Dia tentukan sendiri apa yang dia nak hasilkan. Jadi daripada 3 minggu pembelajaran awal ni, memang saya melihatlah peningkatan yang sudah dilakukan. Berbeza pula dengan pelajar semester 5. Selepas latihan industri pada semester 4, pelajar perlu menyiapkan projek tahun akhir sebelum melangkah ke semester terakhir. Okey, sekarang saya tengah buat mengaplikasikan lecturer mengajar tentang butterfly collar, macam-macam jenis collar sebenarnya. Okey, ini sekarang saya tengah buat butterfly collar lah. Mula kita kena potong, design dan kita twist jadilah seperti design ni. Saya masuk sini sebab minat lah dalam bidang fashion ni, tapi saya tak ada basic tau. Lepas tu masuk sini dalam dah 2 tahun mengajar. Lepas tu lepas praktikal saya banyaklah membantu dalam segi perbaiki mutu jahitan, design. Okay, sekarang ni pun saya dah boleh ambil tempahan luar customer, boleh buat sendiri dekat rumah lah. Menjadi pereker fashion yang berjaya, mereka perlu bersiap sedia dalam pasang surut dunia fashion mengikut pasaran. Meneliti dan mengenal pasti personaliti dan citarasa pelanggan menjadi satu kelebihan kepada pereker fashion. Cara nak tampal collar ni tak semestinya nak letak dekat bahagian collar je. Kita boleh letak di mana-mana tempat yang sesuai. Contohnya sekarang saya tengah letak dekat pinggang sebab dan sambungkan daripada atas. Improvement yang saya dapat pada diri saya dari segi jahitan, lepas tu dari segi kekemasan, dari segi jahit manik dan sebagainya lah. Pelajar-pelajar diberi pendedahan yang mana proses-proses inilah yang berlaku di industri. Okey, ini adalah bersesuaian. Apa yang telah digubal oleh Kementerian Pengajian Tinggi memang sangat-sangat sesuai dan sangat berpadanan dengan kehendak semasa industri lah. Mungkin ramai yang tidak tahu tentang wujudnya bengkel inkubator polibutik di sini. Menariknya di bengkel ini, pelajar kurang upaya mendapat kemahiran menjahit. Terdapat 5 orang pelajar mendapat pengajian di sini. Raja ni mula belajar bidang fashion daripada darjah 4 pada sekolah rendah lagi, dan dia rasa dia berminat dalam bidang fashion ni dan dia ingin terus sambung belajar ke poli ni dalam bidang fashion. Di sini mereka didedahkan tentang cara menjahit yang betul serta diajarkan cara berkomunikasi dengan pelanggan. Dengan adanya polibutik ini dapat memberi peluang kepada pelajar kurang upaya untuk berkecimpung dalam bidang fashion. Sebenarnya untuk pengetahuan kita, pelajar alumni khas ni dia adalah pelajar yang memegang modul baru, yang mana modul tu lebih kurang sama dengan pelajar-pelajar normal, yang mana patternnya ataupun design, dan dia adalah pelajar kira pioneer untuk pelajar khas yang mempunyai modul project fashion. Jadi pada saya dia sebenarnya sama setanding lah dengan pelajar normal yang dia boleh buat kerja sama teliti, sama hebat dan sama baik. Sekarang saya berada di bilik kawalan siaran TV Al-Hijrah yang menghubungkan dengan bilik konti, di mana inilah merupakan jantung stesen TV Al-Hijrah. Dan seperti yang anda lihat sekarang, ini adalah skrin yang juga memaparkan segala program-program yang ada di sini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, bila ni kami semua dah ada dekat Kedah. Orang Kedah dah lama duk tunggu kami tau. Katanya bukan di Kedah orang Perak pun dapat tengok TV Al-Hijrah. Teman datang jumpa mengkoma di Perak ya? Alhamdulillah seronoknya. Dah lama duk tunggu ni. Teman rasa bangga benar kata kalau dah sampai ke Perak 2 tahun baru sampai ni. Baguslah kalau bang agama ada kan. Alhamdulillah lah. Teman rasa baguslah untuk orang Perak semua ni sebab dia TV yang berunsurkan Islam lah. Setakat ni memang kita dah lama duk tunggu dah lah TV Al-Hijrah ni. Jangan lupa saksikan kami di TV Al-Hijrah. Segalanya bermula di sini.
Aku tak yakin yang doa aku akan makbul. Soal makbul atau tak, tu bukan kerja kita. Tu urusan Allah. Anak sayang minyak atar anak tu. Hantar berdua nak rompak anak ya? Setahu aku dia tulis kat FB dia nak keluar ikut tabligh. Kan pakcik kata nak bawa saya untuk jumpa orang yang lebih ikhlas hari ini. Saya pakcik gembo-gembo. Depa tu boleh dinamakan sebagai karkun. Kartun? Bukan kartun, karkun. Inilah dia keadaannya apabila kru sedang bersiap sedia untuk keluar penggambaran. Dan sekarang ni pelajar pun sedang sibuk bersiap sedia mengambil peralatan seperti lampu dan sebagainya. Nak tahu ke mana lokasi mereka? Kita saksikan dulu paparan sambutan kemerdekaan di universiti. 31 Ogos merupakan detik yang penuh dengan signifikasi buat negara kita. Pada tahun 1957, tarikh 31 Ogos umpama tarikh keramat di mana akhirnya rakyat Tanah Melayu mencapai kemerdekaan setelah dijajah beratus-ratus tahun lamanya. 31 Ogos 1957 negara kita secara rasminya diisytiharkan bebas dari kuasa asing. Inilah laungan keramat tersebut. Rentetan dari peristiwa bersejarah tersebut, pada tahun ini satu perarakan kemerdekaan telah dianjurkan oleh pelajar Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Lendu, Alor Gajah Melaka. Perarakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran, rasa cinta dan semangat patriotik di kalangan pelajar selain untuk mengingatkan akan kepentingan menyambut Hari Kemerdekaan dan mengenang jasa-jasa orang tua kita pada satu masa dahulu. Kita orang ada satu subjek which is event management. Kita orang kena buat event di SEM. Jadi kita orang choose Merdeka and kita orang buat Merdeka Hati Malaya sebab macam kita orang bayi-bayi kita orang kira macam kalau Merdeka semua macam pergi konsert, pergi macam yang hiburan-hiburan kan. So now kita orang nak try to tarik balik audience, nak try to tarik semua yang bayi-bayi kita orang semua biar macam masa Merdeka tu ingat balik zaman-zaman dulu macam mana penjajah datang, macam mana Tunku announce Merdeka. So kita orang semua decide buat Merdeka Hati Malaya. Acara penganjuran perarakan ini dipanggil sebagai Merdeka Hati Malaya ataupun MHM 2012 yang diinspirasikan dari sebuah filem tempatan yang bertajuk Hati Malaya sebagai tema bagi keseluruhan acara yang diadakan. Ini kerana filem tersebut merupakan filem yang mengetengahkan sejarah pra-kemerdekaan. Kesusahan sebenarnya banyaklah juga sebab Merdeka kita boleh tahu kan Merdeka benda yang dah lama. So kita nak gather balik memori yang macam orang tua-tua punya dulu, macam cara dia berpakaian. Lepas tu macam mana Tunku nak announce semua. So kita orang ni pun kita orang ambil macam Merdeka Hati Malaya based on salah satu filem iaitu 1957 Hati Malaya. So kita orang kena gather, kita orang kena tengok balik semua. So from situ kita orang boleh dapat. Sebenarnya event kita orang ni adalah untuk menyedarkan student pada zaman sekarang ni yang banyak lupa perjuangan kita dulu. Oleh tu bila buat macam ni dalam sedikit sebanyak bolehlah mengingati sedikit perjuangan Tunku Abdul Rahman dulu. Apa yang kelas kita orang buat ni adalah untuk mengembalikan lagi pada tahun 1957 berdasarkan filem Hati Malaya 1957. Dari situ kami berharap agar student dan juga para staff UiTM dapat mengimbau kembali detik Tanah Melayu mendapat kemerdekaan. Relevannya untuk menyedarkan tentang apa dia itu kemerdekaan. Satu gimmick telah diadakan di Padang Kawat UiTM Lendu Melaka ini bagi merealisasikan lagi program yang diadakan. Gimmick Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang pulang dari London telah mengutarakan janjinya untuk mendapatkan kemerdekaan pada tarikh 31 Ogos 1957 telah diadakan bagi menyuntik semangat para pelajar untuk lebih mencintai negara.
mana sekarang kita dah nak merdeka kan, kita kadang-kadang kita tahu merdeka tapi kita tak tahu maksud dia, macam mana kesusahan dia. Jadi inilah maknanya untuk mengimbau nenek moyang, kesusahan nenek moyang kita, macam mana Tunku Abdul Rahman dapatkan kemerdekaan bukannya senang, bukan dari cara perang tapi dari cara baik, cara baik lah. Macam tu lah. Untuk mengisytiharkan kemerdekaan rasmi negara ini. Hari ini inspirasi kami dan mereka mempersembahkan acara-acara yang menarik serta membuka mata para penonton tentang kemerdekaan dan sejarah sebelum merdeka melalui pendekatan yang unik. Merdeka! Merdeka! Kita berharap sangat lepas ni macam generasi macam kita orang remaja-remaja ni, kalau merdeka tu janganlah macam konsert-konsert sangat ke, kita buat balik, maybe kita boleh buat sketch macam ni balik, yang macam ni, sketch yang macam ingatkan balik zaman-zaman dulu. Kalau kita yang tak buat, jadi generasi yang akan datang pun akan kurang memahami apa maksud kemerdekaan. Jadi kalau kita sebagai student, of course student kena buat research anything pasal dulu pasal history, sebab kalau tak ada sejarah, tak ada sekarang, tak ada untuk masa depan. Harapan saya supaya generasi saya dan generasi yang lebih muda daripada saya sedar bahawa sambutan kemerdekaan tidak semestinya dilakukan dengan konsep hiburan yang tidak ada kena-mengena pun dengan kemerdekaan, dan saya harap ini dapat mengembalikan kembali intipati sebenar semangat merdeka itu sendiri. Diharapkan program yang berobjektif untuk melahirkan rasa syukur di kalangan pelajar serta memupuk semangat patriotisme di kalangan pelajar ini akan diteruskan di masa hadapan. Itulah semangat patriotik yang perlu ada dalam diri pelajar. Sekarang ini saya berada di bilik rakaman suara untuk melihat bagaimana pelajar mempelajari tentang rakaman suara. Anda semua jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. العامة قد تثور بأحد عمال السلطان إذا كرهت سيرته، ولكنها لا ترفع أحدا منها إلى مراتب الدولة. الوجه الغالب في هذا أن الضمير المتصل هنا وإن عاد على فاعل متأخر في اللفظ فهو عائد على متقدم في الرتبة. نشأت بأرض أنت فيها Derita, sengsara adalah ujian kehidupan. Bagi mereka yang hidupnya tidak seindah impian, ibarat dugaan menguji keimanan. Demi usaha, demi cita-cita, demi anugerah kehidupan dunia, manjada wajada mengiringi mereka yang berusaha memberi sinar bahagia. Ikuti pelbagai kisah kehidupan, inspirasi, bantuan dan harapan dalam Manjada Wajada setiap Isnin 8.30 malam hanya di TV Al Hijrah. Segalanya bermula di sini.
Kerja-kerja penyuntingan juga turut dilakukan oleh pelajar praktikal di sini, di mana inilah dia proses terakhir sebelum sesebuah program disiarkan. Nak tahu lebih lanjut tentang tugasan mereka, kita saksikan paparan pembelajaran latihan industri di stesen TV Al-Hijrah Media Corporation. TV Al-Hijrah Media Corporation, sebuah stesen TV dengan jaminan penuh kerajaan di bawah Jabatan Perdana Menteri, menjadi pilihan pelajar untuk latihan industri atau pembelajaran praktikal. Segalanya bermula di sini. Trademark untuk TV Al-Hijrah terus menjadi inspirasi kepada pelajar ini memulakan tapak pengalaman. Mereka pelajar dari Universiti Utara Malaysia (UUM), College University Insania (Queen) dan Universiti Sains Malaysia (USM). Kita harus percaya bahawa setiap mahasiswa apabila berhadapan dengan ilmu, dia bukan seorang pesalah. Itu hakikat dia. So maksudnya dalam proses pembelajaran, sejauh mana pun kesilapan-kesilapan yang dia buat, kita tak boleh salahkan secara total. Tetapi ia satu proses pembelajaran yang panjang, terutama apabila lagi ia terlibat dalam satu industri yang sebegini tua. So dia harus melalui proses-proses pembelajaran itu. So akan ada kesilapan, ada pembetulan dan sebagainya. Tapi secara kasarnya, proses itu akan menjadikan mereka penerbit ataupun penerbit yang baik. Tapi secara keseluruhannya saya melihat bahawa potensi itu ada, hanya perlu lebih fokus untuk jangka masa panjang. Setiap tapak yang melangkah penuh dengan impian dan cita-cita yang tinggi untuk berjaya dalam bidang pekerjaan ini. Semua student praktikal telah dibahagikan kepada program masing-masing lah. Macam saya ni, saya daripada program Majadah Wajadah. Okey, untuk program ni kita macam membantu golongan yang kesusahan ya. Kita memberi keperluan apa yang mereka perlu. Lepas tu kat sini juga saya belajar tentang cara-cara bagaimana nak menjaga VO ataupun suara latar. Sepanjang saya dekat sini, saya belajar banyak benda lah. Macam mana nak tulis skrip, lepas tu editing, nak buat VO. Dekat sini saya buat program kampus dunia. Jadi program kampus dunia ni dia lebih kepada program pelajar, di mana dia melibatkan kerjasama antara mana-mana student IPT lah untuk buat program atau apa-apa aktiviti luar. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Tidak kira apa yang datang, mereka sentiasa bersedia untuk belajar dan mengharungi segala cabaran. Bila kita tersalah buat kerja, so nak kena marah tu kena jarang kan kena marah kan. So bila kena marah tu macam okeylah, itu satu macam proses pembelajaran lah. So, cabarannya ialah editing lah. Sebab apa, benda tu kan dia susah sikit. Kira macam kan kami kat studi kat kampus dulu, kira kita apa buat benda ni, kalau salah pun kat situ juga orang akan tahu kan. Tapi dekat sini kalau kita buat salah pun, contoh kita kena marahan. Tapi biasa kan adat kerjaan. Proses latihan industri mereka seperti bermula sebagai seorang wartawan penyiaran TV, dan kerja-kerja penggambaran di luar juga turut menjadi kebiasaan kepada pelajar. Beginilah persiapan mereka, masing-masing sibuk menyediakan peralatan untuk dibawa ke lokasi penggambaran. Orang-orang kat Al-Hijrah juga mesra semuanya dan banyak tolong saya lah. Dekat sini, sepanjang saya praktikal kat sini, Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa masalah lagi. Enjoy kat sini, semua staff pun okey. Walaupun tidak semua pembelajaran di kampus dapat diaplikasikan, namun pelajar boleh mengaplikasikan segala ilmu dan tunjuk ajar. Malahan sedikit sebanyak dapat menambah pengetahuan pelajar dalam bidang masing-masing. Kita belajar macam mana nak buat, macam kat USM saya belajar macam mana nak buat short film. Saya daripada course filem dan penyiaran, so dapatlah juga saya apply sikit-sikit tu dekat TV Al-Hijrah ni. Apa yang awak dapat? Editing, apa yang saya belajar dekat sini dengan belajar dekat universiti tu berlainan. Dekat sini editing tu lebih senang. Pembelajaran seterusnya adalah di bilik audio. Mereka ditugaskan untuk melihat bagaimana merakam suara latar untuk sesebuah program. Pembelajaran ini penting bagi memastikan pelajar mengenal pasti suara latar yang mempunyai kualiti suara bersesuaian dengan konsep program. Kat sini juga saya belajar tentang cara-cara bagaimana nak menjaga VO ataupun suara latar. Okey, untuk VO ni kita kena jaga momentum dia. Macam kalau
suasana yang sedih, macam mana suasana yang sedih. Lepas tu untuk gembira, macam mana gembira kan. Kalau lari momentum tu macam tak berkesan lah kepada program tu lah. Walaupun sibuk penggambaran di luar, pelajar juga terlibat dengan penggambaran di dalam studio TV Al-Hijrah ini. Kali ini lebih mencabar. Mereka akan merasa sendiri bagaimana pengalaman bekerja untuk program live atau siaran langsung. Antaranya adalah program Assalamualaikum dan Berita Al-Hijrah. 1 jam sebelum bersiaran, inilah persiapan mereka sebelum tetamu jemputan dan pengacara tiba di studio. Beginilah aksi pelajar apabila diberi peluang untuk menjadi pengurus pentas. Cabaran praktikal kat sini, first kali kita kena kuatlah mental dengan fizikal. Kalau kita tak kuat, kita down. Okay, so dekat sini, sepanjang saya praktikal kat sini, Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa masalah lagi. Enjoy kat sini, semua staff pun okey. Apabila kita dalam latihan praktikal ni kan, kita buat sebaik mungkin lah. Kira kita buat bagi orang puas hati. Contoh penerbit kita berhatian, walaupun kita kena marah pun kita anggap benda tu sebagai bahan biasa lah. Pelajar juga kena pandai memilih lokasi untuk praktikal dan kalau boleh biarlah ia dapat membantu kita membina kerjaya apabila menamatkan pengajian kelak. Secara khusus jika bertanya saya apa harapan, saya akan melihat bahawa harapan sebenarnya terletak pada mereka. Apa yang mereka nak jadi, kita tawarkan segala-galanya terserah pada mereka, tapi yang kita mahu apa yang kita tawarkan di sini adalah terbaik untuk mereka. Mudah-mudahanlah kalau ada rezeki boleh masuk sini terus kerja, saya akan buat yang lebih terbaik lah dari sebelum ni. Semoga pelajar tadi dapat mengaplikasikan pembelajaran di kampus dan juga apabila mereka melangkah ke alam pekerjaan. Kita dah pun tiba di penghujung rancangan. Sebarang komen dan juga pandangan sila layari Facebook kami di Kampus Dunia. Berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.